Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada pelajar-pelajar yang kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada tajuk yang kedua berkenaan dengan asy-syi'ru fi sadril Islam. Masih lagi berkaitan dengan syair. Cuma pada minggu-minggu yang lalu kita mempelajari tentang asy-syi'ru fi asrul jahili, yang mana kita telah mempelajari siapakah dia penulis syair pada zaman tersebut, dan pengetahuan yang telah pun anda ketahui, pengetahuan sedia di anda, bahawasanya Imru'ul Qais adalah tergolong daripada golongan 7 penyair yang paling agung di zaman jahiliyah, yang mana mereka ini digelar sebagai ashab mu'allaqatus sab', iaitu penyair-penyair yang berjaya ataupun yang mampu menyusun syair yang sangat hebat, sehinggakan 7 syair yang direka oleh mereka itu digantung di dinding Kaabah. Ini adalah keadaan pada zaman jahiliyah. Anda semua juga telah mengetahui ataupun anda pun telah pun mempelajari semasa tingkatan 4 keadaan-keadaan masyarakat pada zaman jahiliyah, yang mana mereka digelar jahiliyah bukanlah disebabkan mereka bodoh, tetapi disebabkan kelalaian mereka terhadap akidah Ibrahim AS. Dan mereka juga ada akhlakun karimah, ada perbuatan-perbuatan mereka yang mulia, seperti membantu, menolong, bersedekah dan sebagainya. Mereka juga ada perilaku-perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti wa'dul banat, membuang anak-anak perempuan, syarbul khamri, meminum khamar, dan lain-lain lagi. Dan zaman itu berakhir selepas kedatangan, selepas diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya Islam ke tanah Arab dan seterusnya ke seluruh dunia. Jadi kita nak melihat apakah dia contoh ataupun satu syair yang ditulis oleh seorang penulis pada zaman Islam yang menjadi bukti ataupun menjadi dalil kedatangan Islam memberi kesan kepada syair masyarakat Arab. Kalau kita bezakan, pada zaman jahiliyah syair mereka berkisar tentang alam persekitaran, berkisar tentang memuji pembesar-pembesar mereka, ketua-ketua kabilah, dan antaranya juga memuji ataupun memuja kecantikan-kecantikan para perempuan, sehingga menyebutkan aurat. Akan tetapi semua itu pada zaman Islam dihalang ataupun diubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sebagai buktinya, kita nak belajar sebuah syair yang disusun oleh Hassan bin Thabit. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita melihat kepada muqaddimah syair tersebut ataupun tajuk ini sendiri. Anda boleh buka buku teks digital anda, ataupun pada yang telah pun mendapat buku teks anda boleh buka kepada tajuk inilah, buku surat yang ke-12, Asy-syi'ru fi sadril Islam. Apa dia asy-syi'r fi sadril Islam? Qalla ihtimamun nasu bisy-syi'ri fi hadzal 'asri li'annahum yahtammuna bil Qur'anil Karim. Masyarakat Arab pada ketika ini ataupun mereka pada ketika ini, umat pada ketika ini tidak menghiraukan ataupun bukan tidak menghiraukan, sedikit mementingkan tentang syair. Sebab apa? Sebab mereka lebih mementingkan Al-Quranul Karim. Yang mana kita mengetahui bahawasanya masyarakat Arab sangat mengagungkan syair yang masyarakat Arab sangat mengagungkan bahasa mereka. Yang mana telah pun kita pelajari tingkat-tingkat kemuliaan kabilah, sesuatu kabilah pada zaman jahiliyah bukan sahaja diukur melalui kekuatan kabilah itu sendiri, tapi diukur melalui kecantikan bahasa yang dituturkan oleh ahli kabilah tersebut. Makanya ketika mana Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutuskan membawa bersama dengan baginda
Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim itu sendiri adalah satu mukjizat yang mengalahkan keagungan bahasa masyarakat Arab jahiliyah. Makanya mereka seperti dihidangkan dengan sesuatu yang lebih enak, dihidangkan dengan sesuatu yang lebih indah berbanding dengan bahasa mereka sendiri. Maka mereka lebih berpaling kepada Al-Quranul Karim dan sibuk mempelajari dan menghayati kalam Allah. حث النبي صلى الله عليه وسلم شعراء المسلمين على إلقاء الأشعار من أجل الدفاع عن الإسلام ومن بينهم حسن بن ثابت. Nabi SAW menggalakkan penyair-penyair muslimin untuk menyampaikan, mendeklamasikan, menyusun syair-syair mereka untuk mempertahankan Islam. Dan antaranya adalah Hassan bin Thabit. Daripada statement ini kita dapat melihat bahawasanya Nabi SAW tidak menghalang masyarakat ataupun muslimin, orang-orang Islam pada ketika itu untuk bersyair. Okay. Bahkan baginda Nabi SAW menggalakkan syair tersebut ditulis ataupun aktiviti-aktiviti menulis dan menyusun syair, tapi dengan syarat meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok seperti mana yang telah mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Perkara-perkara tersebut ditinggalkan dan Nabi SAW memperkenalkan tema baru syair pada zaman Islam ini, antaranya ialah ad-difa' anil Islam wa ad-difa'i anil Nabi SAW. Itu seperti mana yang telah pun kita pelajari semasa dalam tingkatan 4. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, وَامْتَدَّ هَذَا الْعَصْرِ مِنْ أَحْلِ قُبَيْلِ مَجِيءِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَحْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Zaman Islam ini bermula sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, Qubail itu membawa maksud sebelum, tetapi dah nak sampai kepada kedatangan Islam, sedikit masa sebelum datangnya Islam, sehinggalah kepada ahlil khulafa'ir rasyidin, pada masa zaman khulafa'ir rasyidin. Fa'adraka ba'du syu'ara'i hadaini al-'asraini wa yusammuna bil mukhadramin. Dan sebahagian penyair hidup ataupun sempat tinggal pada dua zaman ini, iaitu zaman Islam dan zaman jahiliyah, dan mereka ini digelar sebagai penyair mukhadramin. Mereka penyair mukhadramin ini pendek kata sempat hidup pada zaman jahiliyah dan sempat hidup pada zaman Islam. ومن خصائص الشعر في عصر صدر الإسلام الدعوة إلى الإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وتهديد الأعداء والحث على نصرة الإسلام. Antara khasais ciri syair puisi pada zaman ini, pada zaman Islam ini, ialah ad-da'watu ila Islam, mengajak kepada agama Islam. Wa madhur rasul wa ad-difa' anhu, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan baginda. Wa tahdidul a'da, tahdid? Tahdid itu maksudnya ialah seperti kita mengancam musuh-musuh Islam, wal hathu ala nasratil Islam, dan menggalakkan untuk membantu agama Islam. Okay. Jadi untuk syair Islam ini kita akan melihat salah satu daripada khasais ini, iaitu tahdidul a'da. Okay. Yang mana syair Hassan bin Thabit ini dinukilkan ataupun dituliskan, disusun disebabkan oleh perbuatan kaum musyrikin pada ketika itu yang menghina Nabi SAW. Maka Hassan bin Thabit telah pun bertindak mengugut musuh-musuh tersebut, mengancam musuh-musuh tersebut melalui syair beliau. ومن أشهر الشعراء في هذا العصر حسن بن ثابت كعب بن زهير والحطيئة. واشتهر حسان بن ثابت بالرد على هجاء الكفار دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Antara penyair-penyair yang masyhur pada zaman ini sudah tentulah antaranya ialah Hassan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair dan Hutai'ah. Dan Hassan bin Thabit ini terkenal birraddi ala hija'il kufar, untuk membalas cercaan makian orang kafir sebagai mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit sebanyak mukadimah berkenaan dengan syair pada zaman Islam. Kita
akan sambung lagi sekali.